Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita berhenti di muka surat 82, asal zahid. Betul di situ? Asal zahid dan bahawasanya asal zahid. Betul Imam? Baris yang ketiga. Betul. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dar, yang kata mengarang. Tapi kita tengok pada atas tu. Bahawasanya nescaya asal ilmu pengetahuan itu menggemarkannya dan berfaedahnya bagi jadi kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dia nak cerita di sini, muka surat ni, dua benda yang penting. Yang pertama, ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini ada kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa nak kejayaan, kebahagiaan, ketenangan di dunia ni, maka dia kena ada ilmu. Ada ilmu lah. Nak kerja sebagai engineer, nak kerja sebagai buat rumah ke, nak kerja apa-apa, nak meniaga ke, dia kena ada ilmu. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilm. Siapa yang nak akhirat, syurga, selamat pada neraka, kebahagiaan di akhirat, maka dia kena ada ilmu juga. Wa man aradahuma, siapa yang nak dua-dua, nak dunia, nak akhirat, fa alaihi bil ilm, dia kena ada ilmu juga. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi itu disebut ilmu agama. Kemudian dia sebut pula, dan bahawasanya asal zahid itu menjadikan ketakutan kepada Allah, dan jadi asal zuhud tu membawa kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud ni saya sebut kat tuan-tuan dah sebelum ni. Zuhud bukan makna meninggalkan benda yang elok di dunia ni, pakai buruk-buruk, kemudian kereta buruk, semua buruk, padahal dia boleh pakai yang elok. Bukan tarkul halal, meninggalkan benda yang halal, bukan. Zuhud ini adalah dunia itu tidak berada di dalam hati, ada muta'alluq bid dunya wa adamu itharuha 'alal akhirah. Yani hati kita tak terikat dengan dunia dan kita tak utamakan dunia lebih pada akhirat. Dan kita perlu tahu, dalam hati manusia bila ada sifat mazmumah, contohnya ada hasad, dengki, riya, sum'ah, ujub, ni semua tak elok. Sama juga tuan-tuan, bila dalam hati ada cinta pada dunia. Bila ada cinta dalam dunia, dalam hati, Allah Ta'ala tak suka. Dalam Quran sebut, wa tuhibbunal mal hubban jammah, dan kamu ni cinta pada dunia lebih-lebih. Cinta pada dunia ni tak digalakkan. Dunia tuan-tuan boleh ada, tapi dunia itu hanya di luar sahaja, bukan duduk di dalam hati. Dalam hati sepatutnya apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak ayat Quran sebut, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah wahai Muhammad, dunia ni sikit saja. Zuhud tu, maksud zuhud qillatu syai', sesuatu yang sikit, itu makna zuhud. Maksud orang zuhud ni, orang yang rasa dunia ni tak ada apa-apa bila dibandingkan dengan akhirat. Zuhud tu, siapa ada dalam tu hati dia macam tu, dia mengutamakan akhirat. Nak bersedekah senang kata, apa sahaja kepentingan akhirat diutamakan, bukan dunia yang diutamakan. Dalam hati dia memikir akhirat, bukan soal dunia. Sebab tu ulama bila bahagikan tentang orang zuhud ni, dia ada 3 peringkat. Zuhud yang pertama, dia cuba untuk melatih diri dia supaya tak cinta pada dunia, tapi hati ni terikat dengan dunia. Hati ni masih lagi suka benda ni, suka benda ni. Dalam hati dia ada dunia. Ini orang yang pertama, yang ni maqamul bidayah, maqam permulaan. Yang kedua, zuhud ni dalam keadaan dia tinggalkan dunia dan dia melihat dunia ni rendah. Kenapa dia tinggal dunia? Kerana dia tengok dunia ni rendah.
akhirat tu yang lebih besar, maka hati dia apa? Meninggalkan dunia apa? Hati dia tidak ada dunia, yang ada akhirat saja. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang paling tinggi, zuhud ni, dia meninggalkan dunia dalam keadaan dia tak rasa apa-apa. Pasal apa? Pasal memang dia rasa dunia ni tak ada nilai apa-apa dibanding akhirat. Sampai macam tu. Sampai dia ni memang dah zuhud. Zuhud sungguh. Sampai dia tak dapat dunia, dia tak rasa apa. Macam tu punya zuhud. Pasal apa? Dia tak rasa tak ada apa. Dunia tak ada dalam hati dia. Baik. Jadi zuhud itu membawa kepada ketakutan pada Allah Azza wa Jal. Ataupun satu lagi ulama sebut, macam Sufyan As-Sauri dia sebut, zuhud ni nak tengok lagi qasirul amal, pendek angan-angan. Zuhud tu tak banyak sangat berangan pasal dunia ni. Kalau duk berangan ni, nak buat ni, banyak berangan tentang dunia daripada dia fikir tentang akhirat. Kalau banyak dia berangan tentang dunia berbanding dengan fikir tentang akhirat, dia bukan zahid. Zahid ni orang yang zuhud, dia banyak mikir tentang akhirat dan kurang angan-angan dia di dunia. Baik. Kemudian kita tengok, dan bermula faedah ilmu pengetahuan itu ialah berbuat ibadah kepada Allah. Pertama kena ada ilmu lah. Beribadah mesti ada ilmu. Ibadah tanpa ilmu tak jadi. Al-ilmu bila amal, al-amalu bila ilm la yakun. Amalan tanpa ilmu tak jadi. Wal ilmu bila amalin jununun. Ada ilmu tak beramal, ini satu penyakit gila. Ini disebut oleh Imam Ghazali. Beramal tak ada ilmu, semayang tak mengaji, mana nak jadi semayang? Salah banyak, tak jadi semayang. Tapi kalau dah ada ilmu tak beramal, ini penyakit gila. Ilmu ada tak amal, hang tahu benda tu elok tapi hang tak buat, ini gila. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian, maka apabila berhimpun oleh dua perkara ini pada alim ulama, dua benda kena ada pada ulama. Yang pertama ilmu pengetahuan, kena ada ilmu. Yang kedua zahid, yang kedua kena ada zuhud. Dan kalau kita ingat pada perjumpaan dah lepas, saya dah sebut kat tuan-tuan dah, ulama ni rosak pasal dua benda. Bukan ulama saja, orang biasa pun. Apa benda dua benda tu? Dua benda ni ulama boleh rosak. Kalau ulama pun boleh rosak kerana dua benda, yang bukan ulama lagilah boleh rosak. Apa benda dua ni? Satu lagi yang boleh merosakkan ulama. Dua. Dalam cerita tu Bal'am bin Ba'ura tu, yang Allah Ta'ala sebut nafsu, cuba memuaskan nafsu. Nafsu dia tidak ada limit. Tuan-tuan nak puaskan nafsu tak habis tuan-tuan. Nafsu ni tuan-tuan kata, kalau orang yang suka berzina, aku nak berzina lagi sekali nanti aku tinggal. Hang berzina lagi sekali, hang akan lagi nak lagi. Dia nafsu dia begitu. Dia bukan bila kita lagi buat lagi buat lagi kuat dia. Lagi buat lagi kuat dia. Kalau orang yang kaki judi kan, dia kata tak apa, ni kali terakhir lah aku berjudi, lepas ni aku nak taubat. Hampir tikam lagi sekali, nafsu hang lagi kuat nak berjudi. Kena tahu nafsu dia begitu. Dia bukan sekali buat lepas tu okey, lepas ni aku surrender. Lagi hang buat, dia lagi nak dia begitu. Dia bukan dia boleh dia takkan faham bahasa, dia tak faham bahasa. Tak apa, yang ni last, lepas ni aku tak buat dah. Tak ada, hang akan buat lagi. Lagi hang buat, dia lagi dia nak. Itu nafsu punya cara. Itulah Quran sebut wa nahan nafsa anil hawa. Cuba menahan nafsu, dia kena tahan dia, bukan ikut dia. Dia takkan selesai kalau ikut dia, takkan habis. Itu yang cerita Bal'am bin Ba'ura, wa atlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Wahai Muhammad, ceritalah tentang seseorang yang kami berikan ayat-ayat kami, yakni beri ilmu, beri karamah pada dia. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi. Kalaulah kami mahu, kami akan angkat dia. Allah Ta'ala dah bagilah ilmu pada Bal'am, dah bagi dah karamah pada Bal'am, sehingga dia doa dia mustajab, tengok langit, nampak pintu-pintu langit, hebat. Kalau kemudian dekat walakinnahu akhlada ila al-ardi, Allah Ta'ala sebut, tapi Bal'am memilih dunia. Dunia yang pertama. Ulama bila dia nak mewah, dia nak kereta besar, betul tak? Nak kereta besar, nak pendapatan sebulan 1 juta, dia nak duit banyak, dia nak kemewahan dunia. Wattaba'a hawa, dan dia ikut nafsu dia, nak puaskan nafsu dia. Habis. Dua ni saja habis tuan. Habis. Maka Allah Ta'ala buat perumpamaan orang yang ada ilmu tapi dia ikut lagi nafsu dan dunia, kerana dunia. Ikut dunia dan nafsu dia sehingga dia mengabaikan ilmu dia. Allah Ta'ala sebut macam apa? Famathaluhu kamathil kalbi, perumpamaan dia macam anjing. Perumpamaan ulama, orang yang ada ilmu yang tak amal, dia masih lagi meninggalkan
agama dia kerana dunia dan nafsu dia seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath, kalau kita layan anjing dia akan menjelirkan lidah. Kali anjing dia kata pasal anjing ni dia tak perlu, dia nak menyejukkan badan dia kena keluar lidah dia, tu jelirkan lidah dia nak stabilkan suhu badan dia, tu dia terjelir lidah. Au tatrukhu yalhas, kalau kita berpaling, kita tinggalkan anjing, kita layan anjing dia terjelir lidah juga, kita buat layan anjing jelir lidah juga, kita tinggalkan anjing jelirkan lidah juga. Macam itulah orang, ada ilmu ke tak ada ilmu ke, macam itulah perumpamaan dia. Pasal apa? Kalau dah ikut dunia, ikut nafsu, macam anjing, ilmu tak bagi manfaat pada dia. Baik, kemudian nescaya sempurna zahid, nescaya sempurnalah kebahagiaan mereka itu, alim ulama, dan umumlah kelebihannya mereka itu, dan jika bercerai oleh dua perkara itu pada alim ulama, maka kesianlah daripada kerana barang yang memberi mudarat ia akan alim ulama dengan sebab bercerai keduanya daripada mereka itu. Nampak? Bila tak ada ilmu, jadi ulama macam mana? Yang kedua, tak ada zahid, tak ada dunia dalam hati. Ini nasihat saya pada diri saya dulu, kemudian pada tuan-tuan. Kita tengok diri kita ni tuan-tuan, jangan jadikan dunia duduk dalam hati. Tuan-tuan boleh beli handset mahal kan, tuan-tuan ada duit, tuan-tuan beli handset elok sikit, tapi jangan jadikan handset tu duduk dalam hati. Kita duduk kelebek, dia duduk tengok, dia selalu duduk itu benda yang tak bagus. Tak bagus tuan-tuan. Allah Ta'ala lebih menggalakkan kita cinta pada akhirat. Banyak Al-Quran sebut wal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia suruh kita lebih ke akhirat, lebih pada dunia. Tuan-tuan boleh ada sekadar mana, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagianmu di dunia. Maksudnya dia kena ada sikit bahagian, yang lebihnya akhirat. Yang nak carinya mana? Wabtari, yang nak kita nak cari berlumba-lumba ni mana? Wabtari fima atakallahu daral akhirah. Berusaha sungguh-sungguh, cari sungguh-sungguh. Jiwa kita ni dipenuhi dengan apa? Apa yang Allah sediakan bagi akhirat. Sepatutnya itu yang ada dalam jiwa kita. Cuma dunia ni, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bahagian di dunia. Kok zaman sekarang kena ada kereta lah, tidak susah. Ada motor lah, ada handset, tidak susah. Jangan lupa bahagian. Tapi bukan yang ni, yang wabtari, yang kita nak berlumba-lumba ini. Yang nak berlumba tu akhirat tu. Kalau tuan-tuan boleh dalam hidup tuan-tuan ni, tuan-tuan jadikan akhirat tu yang utama, hidup tuan-tuan bahagia. Itu je bagi tahu. Pasal kita ni yang duk runsing dengan dunia sebenarnya. Pasal dunia yang runsing ni, kereta rosak, runsing rumah pula ni, runsing ni. Dunia banyak mengganggu. Dunia banyak ganggu hati kita. Tuan-tuan boleh kosongkan hati pada dunia, jadikan akhirat yang berada dalam hati, tuan-tuan orang bahagia. Jiwa memang bahagia tuan-tuan. Baik, kemudian zahid. Yakni tidak alim dan tidak zahid. Dia tak jadi orang yang berilmu dan dia tak jadi orang yang zahid. Dunia tak ada dalam hati dia. Dan yang demikian itu menjadi mudarat di atas alim ulama dan menjadi akan keji akan alim ulama oleh ketunggalan salah satu daripada keduanya, seperti alim sahaja atau zahid sahaja. Jumlah segala orang yang kemenangan, walhasil bahawasanya alim ulama itu tiada dapat kebahagiaan pada dunia dan akhirat melainkan bersifat ia dengan dua sifat. Diulang lagi, dengan ilmu pengetahuan, dengan zahid. Dua-dua kena ada ilmu dan ada zahid. Jangan ada dunia di dalam hati. Baik, kemudian berkata Al-Ghazali rahimahullah, ini Imam Ghazali rahimahullah, di dalam Ihya Ulumuddin, terbahagi manusia pada menentukan ilmu itu kepada tiga bahagi. Jadi dalam ilmu ni manusia ada tiga bahagian. Baik, sebelum saya lupa tuan-tuan, tentang zuhud ni, boleh ambil kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, kesimpulan tentang zuhud ni lah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, zuhud peringkat yang pertama, tarkul haram. Kita meninggalkan segala dosa. Segala dosa ni, rezeki yang haram, segala dosa. Ini zuhudul awam, ini zuhud orang biasa. Selagi mana dia boleh tinggal benda yang haram, boleh tinggal rasuah, boleh tinggal judi, boleh tinggal segala perbuatan yang haram, itu zuhud biasa, orang awam. Dia kena tinggal semua benda, harta-harta yang ada yang haram. Itu zuhud awam. Zuhud yang tinggi sikit lah, yang tinggi sikit. Zuhud tarkul fudul minal halal.
tinggal berlebih-lebihan, bermewah-mewahan dengan benda yang halal. Dia tinggal berlebih-lebihan dengan dunia. Dia tak berlebih-lebihan, sekadar mana yang ada, cukup sekadar dia guna, cukup. Itu zuhud tu. Dia dipanggil zuhdul khawas, ni lebih sikit. Makna dia ambil pada dunia sekadar mana yang perlu. Dia tak berlebih-lebihan dengan kemewahan dunia, tak. Sekadar mana yang perlu sahaja. Cuma saya dah sebut kat tuan-tuan dah sebelum ni, macam mana yang perlu ni tuan-tuan, ikut orang tuan-tuan. Kalau orang tu kaya, lain tuan-tuan. Kalau orang tu sederhana, macam mana. Kalau orang tu miskin, lagu mana. Jadi tuan-tuan jangan pelik, ada sahabat Nabi sangat zuhud tapi sangat kaya. Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman bin Affan, mereka kaya dan mereka ada harta yang mewah. Tapi kena tahu tuan-tuan, mewah hanya mereka tu nak dibandingkan dengan infak mereka tu, saya ingat mungkin tak sampai 10% pun. Harta yang banyak semua diinfakkan di jalan Allah. Orang kalau tak zuhud, dia tak boleh buat lagu tu. Cuma dia dah sedekah banyak, bantu sana sini, ada lebih lagi, dia gunalah sekadar mana yang dia nak rasa. Saki-daki dunia tuan-tuan, daki-daki dunia, nak merasa Imam Malik kaya, Imam Abu Hanifah kaya, ada baju yang mahal. Tapi tuan-tuan tengok, kaya mereka tu nak dibanding dengan infak mereka tu, infak tu lebih lagi, tapi berbaki lagi. Jadi saya sebut kat tuan-tuan, kalau ada orang macam, ada orang gaji 140,000 kan, 140,000, 70,000 dia dah infak dah. Dia dapat sebulan 140,000. Oh, ni cerita betul ni. Dapat sebulan 140,000, 70,000 dia dah infak dah. Anak yatim Syria, Palestin, macam-macam merata dia beli infak. Baki lagi 70,000. 70,000 dia infak lagi untuk isteri, untuk anak, untuk kawan kerabat yang susah-susah, dia infak lagi semua ni. Dah bagi semua, baki lagi 20,000. Hak 20,000 itulah peribadi. Orang lagu ni kalau pakai Ferrari pun kita kata zuhud. Pasal apa? Dah bagi semua lah, tapi dah ada lebih, saja nak rasa je lah. Saja nak rasa. Yang tak zuhud ni apa? Gaji 10,000 pakai Ferrari, mati tuan-tuan. Nak mengebat, nak tayang ke orang punya pasal. Betul tak? Berapa ramai saya jumpa nak tayang Velfire ke orang, dah beli Velfire, dia pun pening kepala. Ada jumpa pening kepala Velfire. Velfire mai 2,000 lebih nak bayar. Duit tak ada, beli pasal apa? Nak tayang kat orang aja, orang puji. Ini bukan zuhud. Yang ni memang betul-betul zuhud. Dia saja pakai, dah ada duit lebih. Jangan pelik tuan-tuan baca kisah-kisah ulama yang kalau tuan-tuan tengok macam bermewah, yang diinfak tu lebih lagi. Kalau tak zuhud jadi macam Qarun, duit banyak nak infak malah kedekut. Baik, kemudian yang kedua itu, yang kedua. Yang ketiga adalah yang paling tinggi sekali lah. Zuhud yang paling tinggi adalah zuhudul arifin, zuhud orang yang dekat dengan Allah. Tadi zuhud awam, zuhud khawas, orang yang istimewa. Yang paling tinggi zuhudul arifin. Zuhudul arifin ni macam mana? Tarku ma yashghulu anillahi azza wa jalla. Dia tinggal semua benda yang menyibukkan dia daripada berzikir. Tinggal tak banyak main Facebook sangat. Pasal apa? Ini mengganggu zikir kita dengan Allah. Tinggal tak tengok TV banyak sangat. Pasal apa? Mengganggu daripada ibadah hubungan kita dengan Allah. Tinggal segala benda yang mengganggu hubungan kita daripada Allah, melalaikan kita daripada berzikir, melakukan ibadah. Kalau kita ada masa, pada masa tu kita boleh beribadah dan kita boleh buat benda tak faedah. Orang yang zuhud, dia takkan buat benda tak faedah, benda yang tak ada faedah. Dia akan berzikir atau membuat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah zuhudul arifin. Dia akan tinggal benda yang menyibukkan dia daripada berzikir daripada Allah. Baik, kemudian yang pertama, laki-laki yang menuntut ia akan ilmunya itu kerana tujuan mengambil ilmu itu membuat bekalan kepada negeri akhirat. Nampak? Mengaji untuk dapat ilmu agama, bawa bekalan untuk negeri akhirat. Dengan sekira-kira tiada mengkasat ia melainkan kerana wajah Allah jua. Wajah ni kalau ikut wajah, muka lah. Tapi ini bahasa Arab. Bila sebut wajah Allah ni, keredaan Allah. Itu bahasa. Kita tak ada, sebab tu salah bila orang terjemah wajah dengan anggota bagi Allah. Salah benda ni. Dari segi bahasa salah. Dia semua sudut salah tuan-tuan. Tangan ni anggota bagi Allah. Mana ada orang terjemah macam tu. Dalam Quran sebut illa ibtigha wajhillah. Nampak tak? Melainkan untuk mencari wajah Allah. Adakah orang beribadah nak cari anggota wajah Allah? Tak masuk akal. Maksud dia apa? Mencari wajah Allah ni keredaan Allah. Begitu. Baik tuan-tuan. Kemudian orang tak terjemah dengan anggota. Maka inilah jumlah daripada penuntut-penuntut yang mendapatkan kemenangan pada dunia dan akhirat. Ini yang pertama, mengaji semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ini orang yang mendapat kebahagiaan.
Sebab tu saya bersebut kat tuan-tuan, dalam hidup ini tuan-tuan buat benda baik, tuan-tuan ikhlas saja. Sebab apa tuan-tuan? Benda lain datang kemudian. Orang yang mengaji agama lah, dia pergi Mesir kerana Allah, hafal Quran kerana Allah. Hatta saya dengar orang kalau nak hafal Quran ni, jangan ada niat nak jadi hafiz pun. Supaya orang kata, oh, ustaz ni hafal Quran, hafiz. Jangan ada niat tu pun. Hafal semata-mata kerana Allah sudah. Mengaji semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan, bila dia habis Mesir, dia hafal 30 juzuk, mengaji kerana Allah, dia balik Malaysia, kerja dapat tak? Kerja pun dapat. Dah kerja dapat gaji tak? Dapat gaji. Bila jadi imam dan sebagainya. Dunia tu ikut je belakang dia. Tuan-tuan tak perlu pun sertakan dunia dalam benda akhirat. Kemudian orang akan puji dia, orang akan puji juga. Pujian tu pun datang kemudian. Bukan itu yang dicari. Yang carinya Allah. Dia main ikut belakang benda tu, follow belakang. Jangan cari benda tu. Macam saya pernah sebut kat tuan-tuan, dunia ni macam bayang-bayang. Tuan-tuan kejap takkan dapat. Matahari kat belakang, bayang kat depan. Cuba tuan-tuan potong bayang-bayang tu, boleh tak? Takkan dapat. Sebab dunia lagi dikejar, lagi tak cukup. Tuan-tuan gaji 5,000, tak apalah nanti gaji 10,000. 10,000 pun tak cukup. 10,000 tak cukup, nak 20,000. 20,000 pun tak cukup. Pasal apa? Kita belanja ikut duit. Lagi banyak duit, lagi besar kita belanja. Ada orang dulu, saya pernah jumpa orang gaji 1,000 boleh hidup, ada. Gaji 2,000 boleh hidup, ada. Pernah jumpa orang pendapatan 20,000, tak cukup. Pelik tuan-tuan. Memanglah tak cukup, rupanya beli hutang merata. Aset sana sini, hutang jadi banyak, kereta banyak, maintenance kereta pun banyak, kereta mahal-mahal, mana nak cukup. Baik, jadi tuan-tuan, itu zuhud. Dunia datang kemudian. Sebab tu orang pernah tanya Nabi kan, seorang lelaki. Orang tanya kat Nabi SAW, dia bukan beramal kerana dunia, dia beramal kerana Allah. Tetapi manusia puji dia. Wa yahmaduhu alaihin nas. Dia beramal kerana Allah, tapi orang puji dia. Dia bukan nak orang puji. Dia sembahyang tahajud kerana Allah, dia bersedekah kerana Allah, semua kerana Allah. Tapi orang puji dia, manusia sayang dan puji dia. Orang tanya Nabi, macam mana tu? Sebab dia bukan nak orang puji dia. Maka Nabi kata apa? Tilka ajul busyral mu'min. Itulah khabar gembira yang segera pada orang beriman. Maksudnya orang beriman kalau beramal soleh, pujian tu datang. Imam Syafi'i, adakah dia nak jadi dia apa? Menuntut ilmu nak jadi imam mazhab, nak buat mazhab bagi Nusantara pegang. Dia tak ada niat langsung. Kerana Allah Ta'ala angkat sampai jadi pegangan mazhab. Imam Abu Hanifah, mazhab yang terbesar sekali di dunia. Walaupun tuan-tuan Imam Abu Hanifah ni, tuan-tuan kalau baca, sebahagian ulama hadis macam-macam menjatuhkan dia, tapi pandangan ni semua tak dipegang tuan-tuan. Semua tak ada nilai. Tak ada nilai pun. Walaupun memang ada ulama hadis sebut, ulama hadis pun manusia. Yukhti wa yusi, betul tak? Dia boleh salah, boleh jadi betul. Bukan semua ulama hadis kata dia dhaif, betul kadang dhaif, rupanya dia tak, dia siqah. Sebab tu kadang-kadang saya pelik tengok orang, sebahagian orang yang bila sebut tentang hadis, dia anggap macam benda tu mutlak. Oh, dia ni dhaif menurut dia. Menurut dia, betul tak? Ijtihad. Saya pelik tuan-tuan bila tengok. Saya pelik tengok. Yang cerita bab hadis, itu ladang ijtihad para ulama, bukan qat'i pun. Itu ladang ijtihad. Seperti mana ijtihad dalam fiqh, ijtihad dalam akidah, tu semua ijtihad. Hadis pun ijtihad. Saya pelik bila orang masuk bidang hadis, dia rasa yang dia cakap tu dah qat'i, mutlak, orang lain tak betul. Kerana dia ni mengatakan dia dhaif. Itu kerana dia, kerana hal lain. Apa ramai yang Imam Ibn Hibban menganggap dia siqah, rupanya orang tak anggap dia siqah. Nampak? Imam Syafi'i pernah didhaifkan oleh Yahya bin Ma'in, tapi tak diterima. Ibnu Ishaq ditolak habis-habisan. Ramai ulama hadis tolak, tapi sekarang ni majoriti diterima, majoriti ulama terima dia. Imam Abu Hanifah, apa yang disebut oleh Ayub al-Sikhtiyani pada dia, apa yang disebut oleh ramai lagi tuan-tuan, ulama-ulama hadis yang mentajrihkan dia, semua pandangan tu tak ternilai tuan-tuan. Bila dibanding dengan Imam Abu Hanifah, kabir. Sehingga sebahagian Wahabi atau Salafi malu-malu tuan-tuan. Walaupun sebahagian mereka tolak Imam Abu Hanifah, tapi yang sebahagian ni terpaksa lah jadi neutral tuan-tuan. Tidak malu mereka tuan-tuan. Ni imam besar, tak terkudir pun tuan-tuan. Orang panggil apa? Serangan sebahagian golongan Wahabi ni lah yang ada, yang serang pada Imam Abu Hanifah ni. Macam apa tuan-tuan? Macam apa? Macam kambing tanduk gunung macam tu. Tak ada apa pun. Hanukil lah daripada ulama hadis. Orang dah habis dah bincang tuan-tuan. Ni alim besar. Sampai Imam Syafi'i puji Imam Abu Hanifah, iyalun fil fiqh, an-nasu iyalun li Abi Hanifah fil fiqh. Manusia ni sangat bergantung
pada Imam Abu Hanifah dalam fiqh. Sebab fiqh ni kefahaman pada nas, bukan semata-mata ini sahih tak sahih, ini syirah tak syirah. Kefahaman pada nas. Kefahaman pada nas ni kurniaan pada Allah. Nak memahami nas, bukan semua orang faham nas. Bagaimana nak faham, nak istinbatkan hukum, ni kena ada kebijaksanaan. Abu Hanifah sangat bijak. Baik. Jadi satu lagi perkataan Arab sebut madarras sahab bidabhil kilab. Makna dia apa? Awan tidak tergugat dengan salakan anjing. Anjing salak pada awan. Macam itulah bila hangpa nak serang Abu Hanifah, nukil sana sini nak madarras sahab bidabhil kilab. Serang Imam Syafi'i, nukil sana nukil sini, madarras sahab bidabhil kilab. Takkan mudarat awan dengan salakan anjing. Takkan mudarat. Ulama yang nukil tu pun ulama yukhti wa yusib, salah dan betul. Orang sebut apa? Al-baqa'u lil aslah. Ulama sebut apa dia? Yang akan berkekalan adalah yang terbaik. Kalau Abu Hanifah tu teruk seperti mana hangpa sebut, Imam Abu Hanifah tidak akan menjadi mazhab yang paling ramai dipegang di dunia ni, tuan-tuan. Baik, tak apalah tuan-tuan. Dia bukan marah sebab Imam Abu Hanifah ni antara yang banyak guna takwil. Tengok takwil, dia tak sebut Allah betul-betul duduk kat atas, dia tak sebut lagu tu. Orang tak faham akal lagu tu, betul tak? Mana boleh sama dengan makhluk. Itu yang dia cuba apa? Kerana isu tu je, cuba burukkan dan sebagainya. Baik tuan-tuan. Kemudian Imam Abu Hanifah terkenal, Imam Malik terkenal, Imam Syafi'i terkenal. Adakah dia pernah terkenal? Ni pun tak mau pun. Benda tu datang kemudian. Tuan-tuan buat benda akhirat ni, jangan ada langsung nak dunia. Tak payah. Dunia ni rendah, nama pun dia rendah, dia mai ikut follow belakang. Itu yang tuan-tuan jangan kejap bayang. Tuan-tuan lari ke matahari, punca cahaya, bayang tu duduk belakang. Buat semata-mata kerana Allah, dunia duduk belakang. Dia tak pergi mana lah. Macam saya sebut contoh yang lain, pergi kedai minta melo air, dapat apa? Cawan dapat, straw dapat. Pergi kedai nak gelas kosong. Itulah umpamanya tuan-tuan nak dunia dengan akhirat. Buat kerja dunia semata-mata kerana Allah. Janganlah berzikir ni supaya orang nampak muka ni, orang respect sikit. Buat apa? Ini benda yang hina tuan-tuan. Sebahagian orang kadang-kadang dia masuk tarikat nak apa? Dia nak karamah, nak keajaiban. Ini pun masalah. Sembahyang malam supaya apa? Biar orang respect tengok aku. Subhanallah, hamba apa? Bangun malam kerana apa? Kerana Allah Ta'ala menyeru. Betul tak? Siapa nak bangun berdoa, aku perkenan kat, minta ampun, aku ampunkan. Bangun malam semata-mata kerana Allah. Sedekah semata-mata kerana Allah. Kita ni hamba Allah. Hak yang nak mai puji ke, nak mai apa, ini dunia rendah sahaja. Kalau dapat itu khabar gembira bagi orang beriman, benda rendah ya tuan-tuan. Sehingga ulama sufi ni sebut tuan-tuan, karamah tu bukan itu yang dicari tuan-tuan. Ulama sufi sebut, kalau karamah ni macam budak-budak tuan-tuan yang menangis, kita bagi dia mainan, bagi dia seronok. Karamah di sisi ulama sufi begitu saja. Allah nak hiburkan hati awliya dia. Bukan itu yang dicari. Yang dicari ni keridaan Allah. Karamah gitu saja, nak hiburkan. Tasliyatun dia bagi. Budak-budak nangis kita bagi macam tu. Begitulah Allah Ta'ala nak hibur sebahagian wali dia. Bukan itu yang dicari. Yang nak carinya Allah. Kemudian yang kedua, laki-laki yang menuntut ia akan ilmu itu kerana tujuan buat menolong ia dengan ilmu itu di atas hasil kehidupan dunia yang segera binasa, kerana mencapai dengan sebab ilmu itu akan kemegahan dunia dan harta, dan serta demikian itu pun ia iktikad akan kehinaan dunia dan kebencian dan jahat perbuatannya. Ini teruklah tuan-tuan. Memang beramal kerana dunia. Pasal tak kira lah ilmu agama ke, bukan ilmu agama ke, menuntut semata-mata kerana dunia. Dia memang dapat dunia tuan-tuan. Dalam Quran sebut dah, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Surah Al-Isra. Barang siapa yang nak pahala segera, semayang nak orang puji, ya Allah Ta'ala bagi. Sedekah supaya apa? Nak orang puji, ya Allah Ta'ala bagi. Supaya dikatakan dia dermawan, Allah Ta'ala bagi. Dalam Quran sebut, summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Tapi ingat, hari kiamat lagi mati masuk neraka jahannam. Dalam ayat yang lain, man kana yuridu thawabad dunya, barang siapa yang nak pahala kat dunia ya, dia beramal ni nak kat dunia, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah, sedangkan di sisi Allah lah ada pahala dunia dan akhirat. Kenapa nak dunia saja? Bila kita cari Allah, Allah Ta'ala bagi dunia, bagi akhirat pun bagi. Kita buat kerana Allah, dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Kenapa kita nak cari dunia ya tuan-tuan? Kan rugi.
Kemudian, maka penuntut yang kedua ini daripada jumlah segala orang yang ditakut akan mereka itu akan azab siksa juga, maka jikalau mati ia sebelum taubat, ia nescaya ditakut di atasnya akan su'ul khatimah. Nampak? Kata orang lagu ni sangat ditakuti. Ngaji agama kerana dunia, supaya dapat apa? Doktor di depan. Supaya dapat apa? Profesor di depan. Supaya dapat kerja elok sikit, supaya dapat gini, semua dunia. Ini kata pengarang ni, kita takut golongan ini mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut lagi di sini, kalau tak bertaubat takut su'ul khatimah. Kalau dia tak bertaubat daripada niat dia yang lagu tu, takut dia mati dengan kematian yang buruk. Saya sebut kat tuan-tuan dulu kan, adalah hadis Nabi sebut kan, man ta'allamal ilma, lu pernah sebut, ada awal-awal kitab lu ada, siapa yang menuntut ilmu agama, liyasrifa wujuhun nas, liyatabahau bihil ulama, dia menuntut ilmu agama untuk dia bermegah-megah dengan ulama. Maksud dia apa? Aku pun standing dengan dia, aku pun sama dengan dia, aku pun apa kurang. Dia menuntut ilmu tu supaya dia nak bermegah-megah dengan ulama. Aku pun banding sama dengan dia. Itu saya risau tuan-tuan, kadang-kadang ustaz-ustaz yang muda-muda. Sebab tu mengaji untuk memahami, bukan untuk mempertikaikan sana sini. Takut jadi lagu tu. Dengan boleh pertikai sana sini, kita rasa apa? Aku pun sebanding dengan dia. Padahal yang komen tu, berapa ramai Allah Ta'ala beri hidayah dengan dia, berapa ramai orang yang kembali pada Islam dengan dia. Yang hang baru main pada mana, tak tahu main celah mana, nak terkenal. Orang nak terkenal macam itulah tuan-tuan. Betul tak? Macam mana? Kena komen orang-orang yang dah memang dah apa? Establish dah. Ustaz-ustaz yang dah establish, dah ramai pengikut. Jadi orang yang baru-baru nak up ni lagu mana? Kena ambil video ustaz-ustaz tu, entam ustaz tu, barulah orang tengok dia. Risau. Mengaji untuk faham, mengaji untuk kita tarik masyarakat kepada Islam, bukan untuk kita jadikan modal untuk kita mencari pengaruh, mengikut, followers. Baik, jadi sebut ni, kalau tak taubat dia takut dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hadis Nabi awal ada kan, siapa menuntut ilmu agama untuk memegah-megah dengan ulama. Ingat, bila tengok gambar-gambar ulama dulu, ingat depa ni jasa besar. Di tangan depa ramai orang dapat hidayah. Bukan dah ada ilmu kita nak petikai sana sini tuan-tuan. Setakat nak petikai tuan-tuan, ulama mana yang tak dipertikaikan? Betul tak? Imam Ahmad ada ulama yang apa? Ulama rod pandangan dia. Imam Syafi'i ada rod khilaf tuan-tuan. Kenapa manusia ni berbeza-beza? Kenapa? Kerana manusia. Manusia memang berbeza-beza tuan-tuan. Terutama dalam benda yang tak qat'i. Kena berlapang dada. Berlapang dada, bukan saling menjatuhkan. Dan kita di Malaysia ni yang dah terkenal mazhab Syafi'i tuan-tuan. Tidak, kenapa kita nak susahkan? Tidak, kita nak susahkan. Nabi suruh mudahkan, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan dan jangan susahkan. Wabashiru wala tunaffiru. Berikan khabar gembira, jangan menyebabkan orang lari. Dah okey dah Malaysia ni mazhab Syafi'i. Kenapa kita nak susahkan dengan benda yang susah? Betul tak? Takalluf. Tuan-tuan tengok apa jadi. Orang ustaz-ustaz muda yang mengaji agama, dia sibuk dengan benda khilafiyah. Sedangkan lah ni masyarakat jauh pada agama. Betul tak? Masyarakat jauh pada agama. Apa lah ni? Konsep apa? Code play apa benda namanya. Code play lah benda lah. Orang sibuk dengan benda-benda lagu ni tuan-tuan. Ada yang hak agama sibuk dengan benda khilafiyah. Bukan sibuk panggil masyarakat pada agama. Tuan-tuan, tuan-tuan tanyalah mana-mana orang pun. Kalau orang tu kembali pada agama, dia amalkan mazhab Hanafi, dia bahagia. Betul tak? Dia amalkan mazhab Syafi'i, dia bahagia. Dia amalkan mazhab, semua okey tuan-tuan. Cuma kita di Malaysia ni dah okey dah mazhab Syafi'i. Kenapa perlu kepada kecelaruan, masalah? Betul tak kan? Jadi fitnah buat apa? Masyarakat jadi pening. Kenapa susah kan? Yassiru, betul tak kan? Semua nak komen soal agama, yang tak layak pun nak komen. Tapi kita bukan soal agama, kita ikut je. Betul tak? Pergi kedai orang, hatta kedai bukan Islam, dia kata kereta ni rosak gini-gini kena repair, kita ikut je. Tak apa. Betul tak? Kita tak reti, tanya doktor kata kena makan ubat gini-gini, kita pun tak apalah, saya ikutlah. Tapi tang dunia semua orang nak bertikai. Betul tak? Ustaz sebut lagu ni pandai pada ustaz pula. Tang akhirat, tang agama, tak akhirat, semua nak petikai ustaz. Tapi tentang benda dunia, follow ya. Betul tak? Tak apalah walaupun kena buat duit banyak. Baik. Kemudian, jahat mati dengan ketiadaan iman, dan jikalau diberi taufik akan dia di atas taubat, maka penuntut ini jumlah daripada segala orang yang dapat kemenangan. Dia di kalangan orang yang dapat kemenangan.
Jangan menuntut ilmu nak megah dengan ulama, liyasrifa wujuhun nas, supaya manusia tengok dia. Kemudian, dan jangan nak berdebat dengan orang yang bodoh. Jangan. Ngaji-ngaji nak pergi cari orang bodoh berdebat. Ngaji-ngaji nak pergi debat di Facebook. Di Facebook banyak yang juhala, tuan-tuan. Merapu-rapu cakap. Baik, kemudian yang ketiga, daripada tiga bahagi laki-laki yang duduk di atas oleh syaitan, di atasnya oleh syaitan, maka mengambillah oleh laki-laki itu akan ilmu itu kerana membuat tangga tujuan kepada mencapai ia akan harta dunia dan kemegahan dan kemuliaan di dalam dunia, dengan sebab banyak orang mengikut akannya dan banyak muridnya. Padahal penuntut itu beserta yang demikian itu, ia mengiktikad pada hatinya akan bahawasanya ialah seorang hampir ia akan kepada Allah, lagi dapat pangkat padanya Ta'ala, kerana beralamat penuntut yang ketiga ini dengan alamat alim ulama, ibarat perangai seumpama alim ulama akhirat pada zahirnya. Maka bahawasanya penuntut yang ketiga inilah setengah daripada jumlah orang yang binasa, lagi yang terkena tipu daya di dalam dunia dan akhirat, kerana terputus harapannya daripada taubatnya, kerana sangka ia pada jumlah orang yang buat kebaikan pada Allah, wahal ia bukanlah daripada jumlah orang yang buat kebaikan kepada Allah. Wahai tuan-tuan daripada anak-anak kaumku, hendaklah mengambil ingat dan jaga akan diri kita supaya jangan termasuk dalam jumlah penuntut yang ketiga ini. Makna dia apa, tuan-tuan? Dia ni nampak macam nak akhirat. Nampak. Yang tadi itu nampak macam nak dunia sungguh. Jadi nampak dia macam apa? Sama-sama. Nampak macam nak akhirat. Tapi rupanya dalam hati dia nak apa? Oh, dia mencari kemegahan. Dia mencari kemuliaan. Dia mencari ramai pengikut. Tersirat benda ni, tak nampak. Macam yang nombor 2 tadi itu memang sungguh nak dunia sungguh, senang cerita. Yang ni tak. Yang ni nampak macam nak akhirat, tumpahnya dalam hati dia nak dunia. Macam tadi dia nak apa? Dia nak macam kerja, harta. Yang ni nak kemuliaan, kemegahan dan ramai pengikut, ramai yang mengikut. Jadi dia sebut bahaya, tuan-tuan, terlepas harapannya pada taubat. Takut dia tak sangka. Kenapa dia kata terlepas pada taubat? Orang lagu ni takut dia sangka dia baik. Dia panggil apa? Syirik yang tersembunyi, sembunyi sungguh dalam hati dia, tuan-tuan. Sebab tu jangan pelik, saya pernah sebut cerita kat orang, tuan-tuan, dulu kan, satu orang yang hafal Quran, puasa Daud, dia mati dalam keadaan Kristian. Dia alim, ada ilmu, ada hafal 30 juzuk. Puasa Daud tu, puasa sunat terbaik. Hari ni puasa, esok buka. Hari ni esok puasa, lepas tu lusa buka. Puasa selama setahun. Itu puasa sunat yang paling afdal sekali. Kalau saya buat hari ni, tahun depan tuan-tuan tak kenal dah, saya kurih, tuan-tuan. Puasa Daud. Jadi tuan-tuan, itulah puasa sunat yang paling afdal. Dia puasa sunat Daud, mati Kristian. Malam tahajud, siang puasa sunat Daud, Quran 30 juzuk di dada dia. Cerita yang terkenal. Masa ketika mana dia berkepung benteng Rom ni pandai, waktu kepung benteng Rom, kan benteng tinggi tu dia ada macam apa, tingkat-tingkat kecil kan. Rom akan ambil, Rom ni orang putih Eropah tu, Amerika, Spain, Sepanyol, Rusia, semua termasuk dalam Rom, rambut perang. Jadi sebahagian orang Arab dia terpegun dengan kecantikan Rom ni, sebab rambut dia tu, rambut perang tu, apa, blonde apa, dia rambut tu. Jadi Rom punya perangai, pandai tak pandai, dia akan ambil anak dara yang lawa-lawa, dia bagi telanjang duduk kat tingkap, tak pakai baju duduk kat tingkap, supaya orang tentera Islam tengok. Yang kawan ni saya lupa nama dia tengok, dia terpegun terus. Satu anak dara Rom yang rambut apa, perang tu, dengan tak berpakaian, dia terpegun terus. Dan dia terus hantar surat dia nak kahwin dengan perempuan tu, pasal cantik sangat. Dan perempuan tu kata boleh masuklah dalam benteng. Dia pun buka diam-diam benteng, dia pun masuk. Dah dia masuk, perempuan tu kata boleh kahwin, tapi dengan syarat masuk Kristian. Dia masuk Kristian dan dia mati Kristian. Macam mana orang yang ada ilmu, orang yang puasa Daud, orang yang tahajud jadi lagu tu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu dalam ni niat, keikhlasan puasa Daud kerana apa, sembahyang tahajud kerana apa. Siapa yang buat dia tak ikhlas, tuan-tuan, memang dia akan melencong, tuan-tuan. Macam mana ibadah tu nak tolong dia buat pun bukan kerana Allah.
Yang banyak orang yang baik yang hujung dia berubah kerana apa? Kerana memang asal dia buat pun bukan kerana Allah. Sebab tu dalam tu disebut tadi tu, yang tadi, siapa yang tak ikhlas, dia tak taubat, takut su'ul khatimah. Takut dia buat ibadah pasal nak puji, dia buat yang ni nak dapat ni. Dan tuan-tuan kena tahu, ibadah ni dia bagi kebaikan pada kita. Kalau bukan kerana Allah pun dia akan dapat kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia dapat. Macam tuan-tuan puasa, tuan-tuan sihat, nampak tak? Walaupun buat bukan kerana Allah, tuan-tuan dapat kebaikan. Mana ada benda yang Allah Ta'ala suruh buat mudarat? Tak ada. Semayang kalau menurut sains bagus, jadi ketenangan, dia bagi jiwa tu, tuan-tuan rasa rilis. Bangun malam bagus. Walaupun bagi orang bukan Islam, hafal Quran bagus, baca Quran bagus. Hatta orang bukan Islam pun, saya pernah sebutkan tuan dulu kan, satu orang Arab, cerita tahun lepas. Satu orang Arab, dia ada masalah, dia tua, dia jadi nyanyuk sikit. Dia berubat di Eropah. Yang ubat dia tu orang Yahudi, doktor pakar otak ni, Yahudi. Doktor Yahudi ni tegur dia, kata, hang ni orang Islam kan? Orang Islam. Hang bacalah Quran. Ni yang penyakit hang ni hilang nanti. Hak lupa-lupa ni. Hak lupa-lupa saya hilang. Terkejut dia orang Arab Islam tak baca Quran. Yang suruh baca Quran orang Yahudi. Dia tanya kat doktor baca Quran ke? Saya bukan sekadar baca, saya hafal 30 juzuk. Doktor hafal, walaupun dia bukan Islam. Sebab orang ni dia nak Islam, dia kena tundukkan kesombongan dia, betul tak? Dia kena mengakui Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Ramai yang menentang Nabi dalam keadaan dia yakin tu Nabi Muhammad, tapi kerana dia sombong, keras kepala. Pasal apa dia hafal Quran? Hafal Quran ni memang bagi cerdas otak. Sekali dia pun bukan Islam. Pendek kata, mana ada ibadah yang merugikan kita. Sebab tu ada orang, dia boleh buat ibadah walaupun dia tak ikhlas, dia boleh. Pasal ibadah tu memberi kebaikan dunia pada dia, akhirat tak ada. Macam orang sedekah, dia sedekah rajin, tapi dia tak ikhlas, dia dapat kebaikan dunia, betul tak? Orang puji dia dapat semua benda ni. Ibadah yang tuan-tuan buat walaupun bukan kerana Allah, kebaikan dunia dapat, saya tak nafi. Allah Ta'ala bagi. Sebab tu orang boleh buat ibadah walaupun tak ikhlas, dia boleh berkekalan. Pasal kebaikan dunia tu tetap dapat, tapi akhirat tak dapat. Kemudian daripada jumlah orang yang buat kebaikan kepada Allah, wahai tuan-tuan daripada anak-anak kaumku, hendaklah mengambil ingat dan jaga akan diri kita supaya jangan termasuk dalam jumlah penuntut yang ketiga ini, supaya ketiadaan rugi kita pada dunia dan akhirat. Kerana apabila jatuh kita dalam jumlah penuntut yang ketiga ini, nescaya mengenalah di atas kita akan 3 kerugian yang amat dahsyat. Ni 3 rugi. Siapa yang nampak pura-pura, tuan-tuan, nampak macam cari akhirat, rupanya dalam hati mencari kemuliaan dan kemegahan, dia akan dapat 3 kerugian. Kita tengok rugi yang pertama apa? Rugi pada dunia dengan sebab membuangkan masa dan umur daripada perkara yang tidak memberi faedah pada akhirat. Rugi pasal apa? Dia habiskan masa dia buat kerja akhirat, tapi bukan kerana Allah. Rugilah. Kalau dia buat, contohlah macam tadi kan, dia buat kerja-kerja dunia, walaupun dia rugi di akhirat, tapi kat dunia dia untung. Dia berniaga, dia buat bisnes, contohnya lah. Kalau dia buat tu untuk cari rezeki yang halal, dapat pahala. Tapi kalau dia sibuk dengan perniagaan sampai tak semayang, tak, yang ni rugilah ni. Tak apa, meninggalkan berjihad di jalan Allah, tapi dia rugi di akhirat, tapi dunia dia dapat faedah. Hak yang ni, dia rugi di dunia pasal apa? Masa tu dibuangkan untuk buat ibadah dan menuntut ilmu, tapi bukan kerana Allah. Tuan-tuan nampak tak? Dunia pun tak dapat. Pasal dunia dia habiskan masa dia mencari akhirat. Tapi kenapa tak dapat akhirat? Pasal dia tak ikhlas. Contoh macam orang yang semayang tapi dia tak ikhlas. Orang yang sedekah, contoh, dia sedekah, contohlah dia sedekah 5,000, tapi nak orang puji, dia rugi dunia akhirat. Dunia kenapa rugi? Habis duit 5,000. Akhirat tak dapat pahala dan berdosa. Pasal dia buat ibadah sepatutnya kerana Allah, dia cari manusia, seolah-olah menghina Allah. Ibadah mesti kerana Allah, ibadah mesti kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tak diperintahkan melainkan mengikhlaskan semua kerja-kerja agama. Kerja agama mesti kerana Allah. Kalau nak tunjuk ke orang ni pandai masak ke pandai kek sawit, terpulanglah, itu benda dunia, bukan benda ibadah. Benda ibadah mesti kerana Allah. Seorang lagi contoh, seorang dia rugi dunia dan rugi akhirat. Akhirat tak dapat pahala. Seorang lagi ada duit 5,000, dia tak sedekah, dia pergi beli handset. Memanglah dia rugi tak dapat pahala, tapi sekurang-kurangnya dia dapat dunia. Tapi jangan jadi yang ni pula, tuan-tuan, dia dah rugi jugalah. Tapi nak kata yang ni okey sikit pada yang tadi. Yang ni dia habiskan masa dia untuk menuntut ilmu agama, buat kerja ibadah, dia rugi.
Kalau dia buat masa dia ni, dia pergi cari dunia semata-mata, dia dapat dunia. Jadi kat dunia dia cari akhirat, tapi tak dapat akhirat kerana dia tak ikhlas. Rugi dunia. Betapa ruginya. Lagi untung orang yang mencari dunia, dia dapat dunia semata-mata, tapi rugi di akhirat. Yang ni hang mencari akhirat tapi bukan kerana Allah. Akhirat tak dapat, dunia pun tak dapat. Baik, kemudian yang kedua, rugi dengan sebab membuangkan harta bekal mengaji dengan percuma, buat habis duit. Habis duit mengaji, tuan-tuan. Tapi mengaji nak orang puji, mengaji mencari kemuliaan, duit habis semua. Kalau ada orang yang ada duit yang sama, tapi duit yang banyak ni dia buat apa? Dia bermewah-mewah kan. Dia beli kereta lah, beli ni lah, beli tu. Sekurang-kurang dia rasa juga kemewahan tu. Tidak kan? Padahal guna untuk mengaji bukan kerana Allah. Tapi kalau dia guna mengaji kerana Allah, dia lebih untung banding yang lain. Ini mengaji guna untuk agama tapi bukan kerana Allah, kau rugi. Kawan yang hak nombor 2 lagi okey. Pasal apa? Dia ada harta, dia guna untuk dunia, memanglah rugi, dia tak dapat ke akhirat. Harta tu akan habis di dunia, baju kita akan habis di dunia, benda yang berlebih-lebihan semua akan tamat di dunia. Tapi itu lebih untung bagi orang yang guna pada ibadah tapi cari selain pada Allah. Rugi yang kedua. Rugi yang ketiga, rugi pada akhirat dengan sebab jatuh pangkat kita yang tinggi pada akhirat, pangkat ahli ulama, dan menjadi malu kita yang berkencangan masa yang tiada akhirnya kerana jatuh dengan pangkat kita daripada ahli ulama akhirat. Adapun segala dalil, jadi rugilah di akhirat, rugi dunia, rugi akhirat, tuan-tuan. Punca dia pasal apa? Punca dia pasal tak ikhlas sahaja. Baik. Adapun segala dalil di atas yang demikian itu daripada segala asar perkataan sahabat Nabi yang mengambil mereka itu daripada Nabi SAW, ini sahabat Nabi, perkataan sahabat Nabi, maka iaitu banyak. Nah, nasihat-nasihat daripada sahabat Nabi dalam isu ni lah. Yang pertama, telah berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah al-munafiqul alim. Qalu kaifa yakunu munafiqan aliman? Qala alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Bermakna bahawasanya yang paling takut bagi barang yang aku takut di atas ini umat ialah orang yang bersifat dengan dua sifat. Ini yang Sayyidina Umar cukup takut. Sayyidina Umar cukup takut golongan ini terhadap umat Nabi SAW. Maksud Sayyidina Umar ni, golongan ni sangat berbahaya bagi umat Nabi SAW. Sangat berbahaya. Yang pertama siapa? Orang yang bersifat dengan munafik. Dia munafik. Sama ada dia betul-betul munafik, betul munafik. Yang ni orang yang menzahirkan Islam tapi dalam kufur. Dulu ada kan, orang cerita dulu kan, satu orang di Perak lah. Dia pergi mengaji di Mesir, dia keluarga susah. Mengaji di Mesir, bila dia keluarga susah, dia tak ada makan. Ni cerita zaman dulu, cerita betul ni tu, lama dah. Dia masa dia susah di Mesir tu, dia pergi ke tempat-tempat Kristian. Dia di Mesir ada Kristian. Jadi di Mesir tu Kristian ni biasalah, dia memang cukup suka lah, terutamanya orang Islam gereja dia cukup suka, tuan-tuan. Dia kan missionary, agama yang menarik ke dalam agama dia. Jadi bila budak, bukan dia patut budak tu sendiri yang pergi ke gereja-gereja Kristian ni. Bila pergi gereja Kristian bagi dia makan, Kristian bagi dia duit. Benda ni Kristian punya cara tu bagus. Tapi budak tu lah yang pergi sana buat apa? Betul tak? Hang buat apa pergi sana? Jadi disebabkan Kristian banyak tolong dia, bagi duit, bagi makan apa semua ni, sampai dia rasa tertarik. Dia masuk Kristian. Mak ayah dia di Malaysia ni tak tahu. Dia yang pilih jalan tu lah, jadi Kristian sungguh. Cuma mengaji agama. Dia Kristian, di sana dia Kristian, tapi dia mengaji agama. Ada je Kristian, tuan-tuan, ada je Kristian mengaji agama. Yahudi mengaji agama pun ada. Ada orang Kristian dengan orang Yahudi yang mengaji agama. Alim pada saya pun ada, tuan-tuan. Alim tapi dia tak Islam. Alim pada ustaz-ustaz di Malaysia ni pun ada, tapi dia tak Islam. Dia sekadar mengaji. Tuan-tuan boleh tengok orang bukan Islam, kajian mereka tentang fizik, kimia, dahsyat, tuan-tuan. Kalau cara mereka buat yang sama dalam agama, dahsyat. Tesis-tesis agama, tesis agama yang ditulis orang-orang bukan Islam, dahsyat tesis mereka. Sangat detail, sangat mendalam, tuan-tuan. Cuma dia pasal Islam je. Ada satu orang nama Ignaz Goldziher, orang Yahudi, pakar hadis. Saya ingat pakar-pakar hadis di Malaysia ni pun tak sebanding dengan dia. Ignaz Goldziher, buku dia tu sangat detail, dia tulis bab hadis, tuan-tuan. Alim besar hadis. Dia bukan Islam, dia Yahudi. Pasal apa dia kaji hadis saja nak dapat PhD, profesor.
Kalau orang yang cakap hadis di Malaysia ni nak banding dengan Ignas Golhizer, oh Golhizer hebat lagi, tapi tak ada nilai pun pasal dia Yahudi. Baik, jadi tuan-tuan, bila dia masuk Kristian, dia balik Malaysia, dia malu. Yalah, takkan nak bagi tahu dia masuk Kristian, balik Al-Azhar, dia jadi imam. Saya lupa belah-belah Perak lah, belah Teluk Intan ke, belah-belah tu lah tuan-tuan, belah sana tu. Jadi imam. Dia jadi imam 15 tahun dalam keadaan dia Kristian. Dah 15 tahun tu dia mula keinsafan tu datang, dia boleh jadi imam tuan-tuan. Ialah dia hafal Quran. Tuan-tuan pernah tengok dalam ni, orang India, orang agama Hindu baca Quran, boleh baca Quran. Hindu baca Quran sedap tuan-tuan. Dia mengaji Hindu, kalau dia mengaji Hindu ke Kristian, dia mengaji Quran, dia boleh taranum kalah kita. Quran dimudahkan untuk semua tanpa mengira agama. Ada Hindu saya tengok dia baca Quran, sedap baca tuan-tuan. Pandai dia mengaji dengan siapa tak tahu. Jadi dia jadi imam 15 tahun. Lepas tu dah lama tu dia apa? Dia macam insaf lah. Tu dia bagi tahu hampa ni 15 tahun ni qada lain, aku ni Kristian lah dia kata. Baru dia taubat. Sepatutnya tak payah bagi tahu. Betul tak kan? Dia pun tak perlu qada pun sebenarnya, tak perlu pun, tu urusan dia. Mana kita tahu, kita tengok zahir, hukum tengok zahir. Tak perlu qada pun. Kemudian dia taubatlah, masuk Islam balik. Bila nak ceritanya tuan-tuan, itulah. Nampak orang boleh berubah tuan-tuan. Kemudian tuan, saya habiskan 3 minit lagi. Kemudian bersifat munafik. Yang kedua, bersifat dengan alim dengan ilmu pengetahuan, maka kata-kata sahabat, macam mana boleh jadi munafik padahal orang alim? Macam mana dia munafik, dia alim? Pelik tu. Patutnya munafik mana boleh alim? Jawab Nabi SAW, kerana ia alim dengan ilmu pengetahuan pada lidahnya sahaja, padahal tidak mesra ia pada hatinya, lagi yang jahil pada hatinya dan pada amalannya daripada ilmu. Maka adalah makna perkataan Sayyidina Umar itu, iaitu bahawasanya mengambil ia akan ilmu pengetahuan itu kerana beberapa tujuan. Berhenti di situ tuan-tuan. Berhenti di situ. Makna dia tuan-tuan nampak, dia alim lidah saja. Boleh lidah dia ni pandai. Dalam kitab ni begini, ulama ni kata begini, ulama ni kata begini, hadis ni begini, tafsir dia begini. Hebat. Mulut dia hebat, tapi ilmu itu tak berada dalam hati dia dan tidak ada dalam amalan dia. Habis tu, akan datang kita sambung di situ muka surat 84 nombor 1 tu, kerana beberapa tujuan. Saya mohon maaf tentang kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruman wa la mathura. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.